elips dan juga parabola. Okey. Okey, semua dah kenal kan bentuk elips dengan parabola? Kenal tak? Semua kenal kan? Semua kenal. Okey. Kalau saya tunjuk kat tepi ni lah. Yang sebelah kiri ni. Okey. Kalau dekat cone, okey. Kalau dekat cone, kalau kat bentuk cone tu, kalau kita boleh tengok dekat bahagian atas, kalau kita potong tu bentuk bulatan. Kalau dia potong ikut serong, dia tak cecah bahagian bawah kan. Dia dapat bentuk elips. Manakala kalau dia potong sampai bawah, dapat bentuk parabola. Ni contoh dia kat sini lah. Kalau dekat bentuk cone bulatan, semua bulatan. Kalau elips, kalau kita potong serong, tapi kita potong tak sampai tapak, kita dapat bentuk elips. Dan kalau kita potong lebih bawah daripada setengah tu sampai ke tapak, kita akan dapatlah bentuk parabola. Okey. Jadi kalau untuk elips, okey. Elips. Okey, dia ada dua paksi ya. Dua paksi elips, iaitu paksi minor dan juga paksi major. Okey. Paksi minor dengan paksi major. Okey. Pusat elips adalah dekat tengah-tengah. Okey, dan dua-dua paksi ni bersilanglah. Paksi minor ni paksi menegak, paksi major adalah melintang. Okey. Lagi satu, sebab nama dia major dengan minor, maksud dia major ni ukuran dia lagi panjang lah daripada minor. Minor kecil kan. Jadi major tu lagi panjang paksi dia. Minor ni pendek sikit. Okey. Kemudian kita tengok dekat bahagian bawah ni bentuk untuk okey. Kemudian dia ada hubunganlah titik fokus. Okey, titik fokus F1, F2 contoh dekat sini. Okey. Dia kalau kita tengok kedudukan titik fokus dia, dia punya jari ya. Yang ni tak apa, ni sekadar info sajalah, info sahaja. Yang penting kamu kena tahu paksi major dengan minor je untuk elips. Yang ni untuk info tambahan lah. Okey, titik fokus dia semakin jarak dia, okey, nak dapat titik fokus F1 dan F2 pada paksi major dengan jari separuh daripada paksi major. Okey, maksud dia separuh paksi major ni lah, dari sini sampai ke sini ya, separuh kan. Maksudnya dari A sampai ke sini, ke tengah-tengah, ataupun C sampai sini lah, tengah-tengah tu separuh lah paksi major kan. Nilai J ni adalah separuh paksi major. Kita ambil separuh ni, letak dekat B, kemudian tandakan. Dapatlah titik fokus. Okay. Kemudian dia kata hasil tambah mana-mana dua garisan yang menyentuh elips dan kedua-dua titik fokus F1 dan F2 adalah sama dengan panjang paksi major. Kita hasil tambah mana-mana dua garisan yang menyentuh elips dan kedua-dua titik fokus adalah sama dengan panjang paksi major lah. Mana-mana titik yang menyentuh kan. Contoh X disentuh F1, F2. Y dia sentuh dari jarak dari sini ke sini, hasil tambah dia tu adalah sama panjang dengan paksi major. Tu info tambahan je. Bawah ni info tambahan lah. Yang kamu nak kena tahu dekat sini. Okey, dekat sini saja nak kena tahu apa dia paksi major, apa dia paksi minor, pusat elips mestilah dekat tengah-tengah sekali. Okey. Itu berkenaan dengan makna elips. Kemudian kita tengok maklumat konsep parabola. Okey, parabola, apa yang dimaksudkan parabola tadi? Okay, ini definisi dia lah. Okey, parabola adalah satu titik yang bergerak dari titik tetap, titik fokus, yang sentiasa mempunyai jarak yang sama dengan jarak serenjang titik itu dengan satu garis lurus directrix. Kita tengok dekat mana ya. Ini maksudkan macam tu. Okey. Okey, titik fokus. Kemudian ni adalah directrix dia. Jarak dia sentiasa sama, tapi senanglah bentuk parabola ni. Mana-mana bentuk lah. Bentuk macam huruf U ataupun U terbalik. Bentuk U ataupun U terbalik ya. Dan hujung bentuk U tu sendiri adalah mercu parabola. Okey.
mercu parabola. Okey, yang ni dia konsep asalnya, tapi ini pengetahuannya jarak A sama dengan jarak B ni, jarak sebab directrix dia ni, ini untuk pengetahuan sahaja. Tapi kita mungkin tahu bentuk parabola tu sendirilah. Parabola nanti kita banyak lukis separuh parabola. Sebab tu dia ada paksi simetri di sebelah kiri dan kanan. Kita mungkin lukis sebelah kiri sahaja atau sebelah kanan saja dan kena tahulah dekat mana dia punya mercu parabola. Okey. Okey, kita tengok kita buat apa. Okey, cara-cara nak melukis elips. Okey, cara-cara nak melukis elips. Okey, kalau nak lukis elips ni macam mana nak lukis dia? Okey, kaedah nak lukis elips, dia guna kaedah ni. Ni kena hafal, kena tahu. Nak hafal ke kena tahu je lah. Kaedah dia, kaedah minat elips ada satu saja, iaitu kaedah bulatan sepusat. Okey, nak lukis elips, dia pakai kaedah ni. Kaedah bulatan sepusat. Okey, kaedah bulatan sepusat. So, kita nak lukis nama dia bulatan sepusat. Kita akan macam buat seolah-olah. Okey, nanti kita akan tandakanlah dekat mana paksi meja, dekat mana paksi minor. Kita macam buat silang lah. Silangan. Kemudian kita akan lukis dua bulatan. Okey, kita akan lukis dua bulatan. Jadi, dua bulatan tu dia mempunyai pusat yang sama. Okay, sebab tu namanya kaedah bulatan sepusat. Okay, kalau tengok dekat rajah ni. Okay, apa dia langkah-langkah yang pertama dan yang kedua. Kita akan buat dulu. Okay, kita akan buat dulu paksi meja dengan paksi minor. Okay, bina dua bulatan sepusat dengan jari separuh. Okay, kalau kita nak buat sebab kata separuh paksi minor, paksi meja tu sebab kita nak ambil jari dia saja. Sebab kita nak buat bulatan. Okey. Kemudian bulatan tu akan dibagi kepada 12 bahagian. Okey. Dan setiap titik persilangan, kalau bulatan bahagian dalam akan garis melintang. Manakala yang bulatan sebelah luar kita akan garis menegak. Okey, kemudian dia akan adalah titik persilangan akan dapat dekat mana. Dan kita akan sambungkan titik-titik tadi. Okey, kita akan menggunakan fleksibel, ruler ataupun nak guna apa? Pembaris yang boleh, yang fleksibel, yang biasa tu pun boleh sebenarnya. Okey. Okey, tapi sebelum tu cuba kita tengok semula dekat soalan. Soalan. Okay, kita cuba tengok soalan ni. Okay, kita cuba tengok soalan. Okay, soalan ni. Boleh tengok lah soalan muka surat 40. Okay, muka surat 40. Betul lah muka surat 40. Tengok soalan apa yang ditunjukkan kat sini. Okay. Dia nak nyatakan maksud elips. Nak nyatakan maksud elips lah. Kamu boleh tengok lah modul muka surat 40. Okay, soalan muka surat 40. Dia nak nyatakan maksud elips. Jadi maksud elips adalah apa dia maksud elips? Okay. Kalau nak ambil tu adalah panjang sikit lah konsep dia kan. Satu titik bergerak apa kan. Kamu kena isi lah satu titik bergerak supaya jumlah jaraknya dari dua titik tetap fokus adalah sama. Okay. Saya nak tulis pun, nak tulis panjang pun nanti kamu isi lah. Nanti akan masuk elips apa dia. Satu titik bergerak supaya jumlah jaraknya dari dua titik tetap fokus adalah sama. Okay. Tulis satu titik
titik bergerak supaya jumlah jaraknya dari dua titik tetap adalah titik tetap ni lah. Tetap ni adalah titik fokus lah. Adalah sama. Panjang kan? Okey. Okey, yang ni kita nak labelkan lah. Apa A, apa dia B dan apa dia C. A, kalau yang menegak, kita tengok panjang dia lagi pendek daripada yang melintang. So, kalau dia pendek, A adalah paksi minor. Okay. B, tengok dia lagi panjang daripada yang tegak tadi. So, dia adalah paksi major. Manakala C adalah pusat elips. Okay. C adalah pusat elips. Okay, boleh kan? Boleh, boleh. Okay. Okay, kemudian kita tengok nombor 3. Kita tengok nombor 3 pula. Okay. Nyatakan maksud parabola. Okay, dia minta nyatakan maksud parabola. Panjang sikit lah. Parabola adalah satu titik bergerak. Panjang sikit lah. Satu titik yang bergerak. Satu titik yang bergerak dari satu titik tetap ni ada titik fokus lah. Titik F yang sentiasa mempunyai pun saya pendek MP jarak yang sama dengan panjangnya yang sama dengan jarak serenjang titik itu dengan satu garis lurus kalau kamu nak tengok nanti tengok semula lah, panjang sikit ni tajuk dia. Dengan satu garis lurus ataupun directrix lah. Okay. Okay, jadi kalau nak labelkan, ya. Okay, jarak yang sama, jarak yang sama dengan jarak serenjang titik. Jarak yang sama dengan jarak serenjang titik itu dengan satu garis lurus. Panjang ni. Dia punya maksud ni panjang sikit. Okay. Okay. Yang bentuk parabola dia macam ni ya. Kalau dia huruf U ataupun U terbalik. Jadi yang dekat paling kalau macam ni kita panggil, kalau bentuk U terbalik dia punya puncak dia lah. Puncak dia kita panggil mercu. Manakala yang pembahagi dua dia adalah paksi simetri. Okay. Paksi simetri. Okay. Kalau perbezaan okay, nombor 5 dia minta perbezaan elips dan parabola. Kalau kamu tengok dia punya ciri-ciri dia pun antara elips dan parabola pun dah tahu dah dia punya perbezaan dia.
Okay, contoh ni kalau boleh tulis benda ni lah. Kalau dekat ellipse tadi dia ada paksi apa? Paksi major. Ada paksi minor. Yang ni ada paksi simetri. Okay, lagi dekat apa ellipse dia ada pusat pusat ellipse. Ni dia ada mercu. Mercu. Tu je perbezaannya. Okay. Okey, jadi yang ni agak bolehlah kalau kamu nak tengok lagi. Tapi lemak-lemak lebih lanjut kalau berkenaan yang tadi yang apa directrix tu dia punya garis lurus tu apa kan. Boleh tengok lagi lebih lanjut kalau nak tengoklah, itu pengetahuan sahajalah. Okey, kita sambung soalan nombor 6. Yang ni yang penting. Kaedah nak melukis. Nak melukis. Okey, kita nak lukis apa? Ellipse. Okey, kita nak lukis ellipse. Okey. Yang ni tengok dia dah beri. Okey, dia apa yang dia bagi kat sini adalah paksi meja mana dah diberi. Okey, dia nak namakan kaedah. Namakan kaedah. Kaedah yang digunakan untuk membina ellipse. Nama apa kaedah ni? Tadi ellipse ada satu je kaedah dia apa dia? Ingat dah. Siapa ingat apa nama kaedah dia? Kaedah bulatan bulatan apa? Kaedah bulatan sepusat. Okey. Kaedah dia nama dia kaedah bulatan sepusat. Nama kaedah dia kaedah bulatan sepusat. Saya nak adjust bagi cerah sikit. Bagi dia cerah sikit. Boleh cerah tak? Kalau takut cerah, cerah sangat. Cerah tu je. Okey. Dah boleh susah. Okey, di kali ini dia bagi. Dia dah bagi. Yang menegak paksi minor. Yang melintang adalah paksi major. Ingat balik ya. Ni dia punya pusat. Menegak adalah minor, melintang adalah major. Okey, dia boleh bertukar. Kedudukan tak semestinya menegak tu paksi minor. Kalau kamu tengok, kalau soalan kalau tengok paksi yang menegak tu lagi panjang, paksi yang melintang tu pendek, dia akan bertukar. Bertukar maksudnya jadi major dah jadi yang hak menegak tadi dan minor yang pendek. Dia ikut macam tu ke apa? Dia punya kedudukan dia. Okey, jadi cara nak lukis ya. Susah. Tak. Selalunya dia bagi paksi major dengan minor bagi ukuran sahaja. Dia bagi ukuran dan kita kena lukis ni lah. Dia bagi ukuran paksi major minor dan kita kena lukis. Okey. Kalau dalam kes ni dia dah bagi paksi major dan minor, jadi apa yang kita buat? Dah nama dia bulatan sepusat, kita akan buat dua bulatan. Bulatan yang pertama kita gunakan paksi major sebagai rujukan. Jadi kita ambil lah separuh daripada paksi minor ni. Kita ambil tengah-tengah ni sebagai pusat. Ambil ukuran ke atas separuh lah. Jangan kemudian kita buat pusingan lah. Buat bulatan. Okay, kita buat bulatan yang pertama.
Okay, bulatan yang pertama berdasarkan paksi minor. Okay, kita ambil tu, pusing. Kita pun ambil kat bawah, pusing. Dapat dah. Okay, yang kedua, kita akan buat berdasarkan paksi major pula. Kita buat dari pusat ni, buka lah sampai P. So, kita akan pusing dia sampai kena R. Untuk dapat bulatan yang kedua. Pusing. Okey. Jadi dah kita dapat bulatan yang kedua. Okey. Lepas tu, dah dapat dah dua bulatan ni. Dah dapat dua bulatan, dia kata kita kena bahagikan bulatan ni kepada 12 bahagian. Kita kena bahagi kepada 12 bahagian. Jadi, nak bahagi kepada 12 bahagian ni kena guna guna set square yang sudut 30 60, jangan guna yang 45. Okey, kena guna set square yang bersudut 30 dengan 60. Okey. Contoh saya gunakan macam ni, letak macam ni. Part yang pertama. Pusingkan. Dua. Okey. Dua. Okey. 30 ni baru sudut 30 kiri kanan lah. Kiri kanan berpusat dekat dia punya pusat lah. Okey. Dah buat sebelah kiri, buat sebelah kanan, sudut 30. Kemudian buat pula guna sudut 60. Sebelah kiri. Dan juga pusing. Ni flip kanan ke sebelah kanan. Okey. So, kita dah bahagi dah kepada 12 bahagian dengan mengambil kira garisan ni, ambil kira sekali dah. Dengan mengambil kira garisan ni kalau nak yang tak apa dah. Okey. Apa guna sebab kita ambil kira garisan ni dah ada, so kita dah ada 12 bahagian bulatan lah. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bahagian. Okey, dah siap 12 bahagian. Okey. Langkah yang seterusnya, kita kena buat apa? Okay. Tengoklah. Untuk bulatan bahagian dalam, kita akan garis melintang. Melintang maksudnya dari kalau yang sebelah kanan ni, kita akan garis ke kanan. Kalau titik yang sebelah kiri, kita garis ke sebelah kiri, melintang. Okay, kita tengok bulatan bahagian dalam. Kalau guna apa? Tengok, kalau memudahkan kita guna apa ni lah. I square ni. Okay. Garis. Garis. Okay. Okay, kita garis ya, dekat bulatan sebelah dalam kita garis melintang. Okay, dah dapat lah. Untuk bulatan sebelah dalam kita ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kita akan garis melintang. Untuk sebelah kanan kita garis melintang sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita garis melintang ke sebelah kiri. Titik ni. Titik yang garisan kita dah bahagi 12 tadi kan, yang memotong bulatan bahagian sebelah dalam. Okay. Manakala untuk yang
memotong bulatan sebelah luar. Luar kita akan garis menegak. Okay, jadi untuk jimatkan masa, contoh kamu tengok ni. Dia sentuh sebelah luar sini, kat bawah dengan atas dia sama kan. Okay, jadi kalau kita buat macam ni, 1, 2. Kat sini pun sama, kita dapat jimatkan masa buat sekaligus, tak payah buat berapa kali, sekali dua je. Dia akan bertemu ataupun bersilang dengan garisan yang lintang yang kita buat awal tadi. Okay, akan dapatlah bentuk macam ni lah. So dia akan dapatlah titik-titik yang perlu kita sambungkan. Ingatlah tujuan sebab tu paksi major, paksi minor tu ada sebab itu adalah penghujung. P, Q, R, S adalah penghujung kepada kita punya titik elips. Okey, penghujung kepada kita punya titik elips. Dan kita nak garis nanti, nak samakan garisan, tak bolehlah lebih daripada titik P, tak boleh lebih daripada Q, R dan juga S. Okay, kalau kamu ada flexible curve ke, flexible ruler pun boleh sebenarnya. Okay, kamu kita akan bentukkan elips ni dengan gabungkan titik-titik yang kita dapat tadi. Disambungkan sini, sini sampai R, R sambung sini, titik-titik ni sampai S, S sambung dengan sini, sambung dengan sini sampai T, T sambung sini, sini, Q. Jadi ikutlah nak guna flexible curve boleh. Okey. Yang boleh lah. Mana yang boleh kita gunakan. Okey. Okey, kita sambungkan titik-titik ni. Okay. Kalau tak ada, boleh try guna set square. Set square kan dia ada punya macam French curve tu kan. Okay. Okay, jadi kita akan dapatlah. Dah sambungkan titik-titik tadi. Kalau kamu sambung elok-elok sikit lah. Dia pun tak ada yang tak cantik ni. Okay. Sambung cantik. Untuk dapat bentuk elips. Okay. Dia bagi paksi O dekat sini. Okay, paksi O ataupun dia punya pusatnya. Dan P dan Q. Maklumat yang diberi, paksi major 140, paksi minor 100. Okay, jadi kita dah nak lukis sukuan sahaja. Kita tak perlu lukis semua
Jadi ukuran paksi major dan minor ni pun kita kena kurangkan lah, jadi separuh. Jadi kalau 140 kita jadikan 70, 100 jadikan 50. Okey. OP, OQ. Yang mana satu minor, yang mana satu major? OP minor ataupun major? Yang mana satu minor, yang mana satu major? Ya, OP. Sebab dia pendek kan. Okey, so OP adalah minor, sini minor, sini adalah major. Jadi kita kena pindah ukuran ni lah. Paksi major tadi kita bahagi 2, 70. Paksi minor pun kita bahagi 2, 50. So kita kena buat dia punya garisan. Paksi major dan juga ini. Okey, sama ada nak garis dulu boleh, nanti kita pindah ke ukuran. Oh, garis melintang. Satu kita nak buat garisan menegak. Okey. Sekarang baru saya nak pindahkan dia punya ukuran lah. Saya nak pindahkan ukuran dia. Minor OP iaitu 50. Okey, 50 OP. Kita buat ukuran 50. 50 mm. OP. Jadi saya nak buat bulat siap-siap pun boleh lah. OP ya. Buat sukuan bulatan siap-siap pun boleh. Dan saya labelkan dekat sini P. Supaya tak tersilap dekat sini P. Lagi satu Q 70. Okay. Q 70. Ya. Boleh. Boleh. Okey. Okey, mula-mula sekali. Kan. Buat dulu dekat O dekat sini, titik O yang dekat yang kosong ni kan. Tempat kosong ni, titik O. Kita nak buat semula. Buat dulu garisan melintang satu. Buat garisan menegak dari titik O lah. Dari titik O dekat sini. Buat garisan melintang. Dan juga buat garisan menegak. Okay. Kalau dekat sini kita dah nampak dah kan. Dah tanya mana satu paksi minor, mana satu paksi major, kita dah tahu. So kita ambil lah ukuran dia. Minor, ingatlah kalau dia bagi ukuran penuh, kita kena bahagi 2. Sebab kita nak lukis sukuan sahaja. So bahagi 2, 100 bagi 2, 50. Jadi jarak OP adalah 50. Buat bukaan 50 dekat sini. Jadi saya buat siap-siap lah dia punya sukuan bulatan. OP 50, terus buat sukuan bulatan. Okay. Kemudian OQ, jarak dia 70. Saya buat bukaan OQ yang kat sini. Pusing kat sini. Jadi kat sini pun kita dah nampak dah. Selalunya tadi awal-awal tadi kita belajar, dia kata paksi yang melintang tu paksi major. Tetapi dia dah berubah dekat sini. Dia ikut paksi major dan minor tu berubah disebabkan kedudukan yang menegak tu lagi panjang daripada yang melintang. Okay, jadi paksi yang sekarang ni melintang dah jadi minor, menegak jadi major. Okay. Dan penting kamu kena labelkan dekat mana P, dekat mana Q. Supaya sekali lagi tak tersilap kita nak sambung titik-titik elips dia. Jadi elips dia nanti sepatutnya dari P kita akan garis sambung sampai Q. Okey. Okey, ni dah nak siap dah ni. Dah buat 2 sukuan. Yang penting ni kena label OP dekat sini.
supaya tak tersilap lah. P nanti kalau tak label, kita mungkin teringat dekat sini. Q pun kalau kita tak label, lagi kita tersalah pula kedudukan dia. Okay. Jadi bila dah buat ni, kita akan bahagikan sukuan ni kepada pembahagian. Kalau bulatan, satu bulatan kita bahagi 12. Kalau sukuan, kita nak bahagi berapa? Berapa? Nak bahagi berapa? Nak bagi berapa bahagian? Kalau satu bulatan bahagi 12, satu bulatan. Kalau sukuan bahagi, nak bahagi berapa bahagian? 2. 3 bahagian saja. Kita bahagi pada 3 bahagian. Jadi dengan menggunakan, biasalah guna kita punya set square yang bersudut 30 dengan 60. Jadi senang cerita lah. Kalau terlupa lah kan. Kalau terlupa macam mana nak bahagi, ingatlah. Kan satu sukuan dia sudut tepat kan 90 darjah. Kalau kita bahagi 3, maksud dia setiap bahagian tu bersudut 30 darjah. Okay, setiap satu bahagian 30 darjah. Okay, guna macam ni. Garis. Tu. Kemudian. Okey. Macam tu saja. Bahagi pada 3 lah. Jadi bergantunglah kedudukan dia. Kalau nak guna, okay, sebab saya letak saya punya sesiku I ataupun sesiku T ni dekat bahagian atas. Jadi saya buat macam ni lah. Dapat sudut 30 lah, nampak? Ni sudut 30. Sini ke sini 30. Kemudian saya buat macam ni. Sudut 60. Jadi dah dapatlah 3 bahagian sudut 30. Okay. Boleh? Kalau tak boleh, beritahu sekali. Saya nak stop bagi kamu buat dulu ke. Ya? Okay. Bila dah buat pembahagian macam ni. Bila dah siap buat pembahagian. Kan sebelum ni tadi yang kita buat elips yang besar tu. Saya kata yang bahagian dalam kita garis melintang. Betul kan? Dan yang bahagian luar kita garis menegak. Tapi kali ni terbalik. Sebab kita tengok kedudukan dia punya titik elips. Kalau lah kan saya ambil yang bahagian dalam ni. Saya garis melintang ke kiri. Garis melintang ke kiri. Kalau saya garis melintang ke kiri. Dah hak tegak saya garis yang bahagian luar saya garis tegak bawah. Nanti saya akan dapat titik dia tu dekat bahagian luar ni. Dia akan tak jadi macam elips lah. Dia jadi dari sini dia akan pusing ke sebelah kiri. Dia kecil keluar sebelah kiri tu. Macam tu tak boleh. Jadi kalau ikut kedudukan titik dia ni, dia terbalik pula. Bukan sekadar paksi major dengan minor dia bertukar. Dia punya nak gariskan pun dah bertukar dah. Jadi kali ni terbalik. Untuk bahagian dalam, sukuan bahagian dalam, kita akan garis menegak. Manakala sukuan bahagian luar, garis melintang. Okay, saya terbalik dah. Satu. Garis menegak untuk bahagian dalam. 2. 1, 2 kita garis menegak. Manakala untuk bahagian bulatan yang sebelah luar kita garis melintang. Okey, dah terbalik. Satu. Dua. Okey. Bulatan bahagian dalam kita garis menegak. Yang menyentuh ni kan kita bahagi kepada 3 bahagian tadi. Yang menyentuh sukuan bulatan bahagian dalam kita akan garis menegak. Manakala yang menyentuh sukuan bahagian luar kita akan garis melintang. Garis melintang dia akan bertemu lah dengan garisan menegak tadi. Okey. Jadi kita akan sambungkan P dengan 2 titik ni sampai ke
Q. Baru dapat dia punya bentuk elips dia yang dikehendaki. Okey. Selalunya soalan macam ni lah, dia tak minta kamu lukis elips penuh, dia minta lukis sukuan sahaja. Okey, jadi menggunakan, saya suka guna ni. Sebab saya tak ada flexible curve yang boleh untuk buat graf tu kan. Kalau kamu guna ada yang tu pun boleh lah, lagi senang kot. Okey, jadi dah siap dah dia punya sukuan elips.